Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita ke Usin Online pada kali ini. Pada minggu ini kita akan bincangkan satu isu iaitu yang berkaitan dengan multi level marketing atau MLM ya. Secara ringkasnya, kita semua mungkin sudah mengenali atau mendengar tentang MLM ini. Di mana MLM adalah satu sistem di mana ia merupakan bentuk pemasaran yang telah dikenakan lama dahulu. Dalam sistem MLM ini, biasanya tuan penyebarang atau pengejar akan menjanjikan kepada orang yang boleh menjual barang mereka dengan suatu upah atau bonus yang tertentu. Jadi dalam hal ini pihak pengeluar barang akan berunding terus dengan pihak yang akan memasarkan barang mereka dan mereka akan mewujudkan level-level tertentu untuk memasarkan barang tersebut. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan bincang tentang tajuk MLM ini dari beberapa aspek yang mana mungkin ianya merupakan isu-isu yang timbul di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Dan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jadi bersama-sama kita pada pagi ini adalah dua orang pensyarah yang kita undang khas daripada Fakulti Ekonomi dan Muamalat. Yang pertama ialah yang bahagia Dr. Amir Syahrudin. Selamat pagi Doktor. Yang kedua adalah yang bahagia Puan Hanin Misbah. Selamat pagi Puan. Pertama ya, Puan Hanim ya. Sekarang apabila timbulnya isu yang berkaitan dengan MLM ini, mungkin orang kurang faham kah? Apakah sebenarnya isu yang timbul? Apakah masalahnya yang berkaitan dengan MLM ini? Boleh Puan Hanim terangkan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yunus. Dan terima kasih juga kerana menyebut saya untuk bersama-sama ya bercakap mengenai isu MLM. MLM ni secara umumnya mungkin ramai yang dah terjebak. Mungkin ada yang berjaya dan ada yang tidak berjaya ya Ustaz, Doktor. Yang kebiasaannya peratusan yang berjaya tu sangat-sangat sedikit. Sekitar mungkin 1 atau 2%. Dan yang tidak berjayanya sama ada gagal terus atau kalau tidak gagal pun kerugian, tidak pulang modal dan menanggung hutang kredit atas peminjaman untuk melabur adalah sekitar 50 hingga ke 90%. Jadi saya nak sebut tentang what's wrong with MLM. Apa yang tak kenanya? Okey, apa yang tak kenanya? Sebagai pengguna, bila kita di-approach atau bila kita didekati oleh orang yang nak mempromosikan kita tentang sistem, mungkin kita boleh ambil kira beberapa faktor yang saya akan sebut ni lah ya. Antaranya ialah faktor pasaran yang tepu. MLM kita tak nafi ada pasaran, ada produk yang bagus, tetapi secara logiknya atau common sense-nya pasaran atau potensi pasaran tu untuk tepu ialah is there. Maksudnya pasaran memang ada. Akan tepu. Maksudnya sama ada kita masuk atau tidak. Sebab dia akan tepu dari segi kalau saya rekrut atau kalau saya ada 10 orang, bawah saya ada lagi 10 orang, tier yang ketiga atau level yang ketiga ambil lagi 10 atau lebih 100, maka kita akan ada list yang exhausted. List tu maksud tak ada penghujung. Sampai 3 atau 4, 5 dia akan habis. Sampai 3 atau 4, 5 atau 6. So di mana penghujungnya? So siapa yang akan jadi pembeli? Kalau semua orang beranggapan bahawa ada peluang, ya mungkin ada peluang kan kita untuk menjual barang dan sebagainya, tapi kita dimomokkan dengan pasaran yang luas dan sebagainya, tapi hakikatnya pasaran itu tepu. Dia akan menjadi tepu. Kemudian contoh lain ialah MLM ini dia struktur organisasinya, struktur organisasi itu sendiri dah ada masalah di situ. Sebab macam ni ya, dia MLM ni dia menggunakan geometric expansion. Maksudnya dia tak ada had macam traditional marketing. Satu company ada 10 orang. Itu pun ramai. Biasanya satu company dia akan menggajikan sekitar 4 atau 5 orang salesperson. Tapi MLM saya rasa tak ada had dan tak ada kontrol, tak ada mekanisme untuk kontrol. Mungkin ada 1,000, 100,000. Jadi geometric system tu memang
ada masalah. Jadi sebenarnya. itulah masalahnya. Contohnya kalau 3 level di bawah ada 1,000, 6 level di bawah ada 100,000. Jadi ke mana pasaran tu pergi? Pergi ke bandar, pergi ke kampung, ke luar negara. Itu jadi masalah. Dan kita selalu dimomokkan dengan special job. Maksudnya tawaran terhad. Maksudnya seolah-olah macam masuklah hari ni ya. Seolah-olah macam mulalah hari ni, kerana kalau tidak kita akan ketinggalan, kita akan kerugian dan sebagainya. Itu salah satu perkara yang sebenarnya kita perlu dipanggil apa ya? Kita perlu fikir secara common sense bahawa ada yang tak kena dah sebenarnya dari awal lagi. Wallahualam. Di samping aspek level-level yang ada tu, apakah aspek lain yang rasanya mungkin ada masalah dalam MLM, isu-isu yang timbul? Isu-isu lain ialah isu-isu kepercayaan, isu-isu mungkin bila kita dah terjebak, kita dah dijanjikan dengan apa kata orang, harapan-harapan yang besar, hampir palsu ni. Jadi bila kita dah terjebak, kita akan kalau kita ada kekangan dari segi kewangan, kita akan cari sumber sebab kita dijanjikan dengan pulang yang lebih besar. Jadi mungkin menjerat kita dari segi kewangan. Kalau tak berjaya memang kecewa betul lah. Kalau tak berjaya, bukan setakat kecewa, kita mungkin menanggung hutang. Okey. Terima kasih. Mungkin kita bincang lepas ni, insya-Allah lanjut. Jadi ada soalan yang timbul tentang bagaimanakah hukumnya jual beli dalam MLM ini, sebab ada yang menekan bahawasanya mungkin aspek harga maksudnya ya. Harga dalam MLM biasanya tinggi dibanding dengan harga di pasaran yang boleh kita dapat dengan mungkin harga yang separuh ataupun lebih rendah lagi dari separuh sebenarnya. Jadi dalam hal ini apa pandangan doktor lah dari segi aspek hukum syarak ya, pandangan syarak dalam masalah harga dalam MLM ini. Silakan doktor. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Yunus dan juga Puan Hanim. Ya, saya tak nafikan memang kalau kita tengokkan statistik Ustaz ya, industri MLM di negara kita ni telah mencatatkan lebih pada 4 bilion pada tahun 2003 dan seramai 3 juta orang rakyat Malaysia telah terlibat dalam industri MLM ini. Jadi memang banyak isu yang timbul dan banyak pertanyaan di kalangan orang awam, apakah hukum ataupun apakah pandangan syarak berkenaan dengan multi level marketing ini. Jadi pada pagi ini saya hendak ingin ulas, saya rasa ada 2 isu syariah, isu utama dalam multi level marketing ni. Yang pertama ialah berkenaan dengan yuran pernyataan. Yuran betul. Biasanya MLM akan dikenakan yuran sebelum masuk ya. Sebab kita tengok pun bisnes modelnya kebanyakannya dia akan mengenakan syarat bila kita nak jadi salah seorang daripada ejen multi level marketing tu, kita dikenakan yuran pernyataan. Dan yuran penyertaannya kadang-kadang bukan sikit, 200-300. Jadi timbul di situ isu syariah di situ, iaitu apakah tujuan yuran penyertaan ini, 200-300 ataupun kadang-kadang mencecah sampai beribu ringgit. Apakah tujuan yuran penyertaan ini? Sebab kalau kita kata kita nak merekrut ramai ejen, sebab apa kita perlukan pada yuran penyertaan ini? Jadi sebab kita tahu bahawa di dalam syariah ini, dalam kontrak muamalat ini, setiap barang yang kita bayar ataupun setiap harga yang kita bayar tu kita kena certain, kita kena jelas untuk tujuan apa. Jadi kalau yuran penyertaan tu, sebab kita tengok bila seorang tu menjadi ejen ahli level marketing MLM, kemudian dia rekrut seramai 10 orang, dia dapat katalah seorang tu dia kena bayar yuran 200 orang, jadi 10 orang dapat 2,000. Jadi 2,000 tu, cuba bayangkan kalau dia berjaya merekrut seramai 1,000 ataupun 10,000 ahli. Jadi dengan yuran saja mungkin dia dapat 2 juta ataupun 3 juta. Jadi 2 juta atau 3 juta tu untuk apa? Jadi persoalan sekarang ni bukan barang lagi. Jadi rekrut saja. Jadi itu baru yuran kan? Baru yuran saja dia dapat income di situ. Dan kita tidak jelas untuk apa yuran itu. Itu satu. Yang kedua ialah berkenaan dengan kebiasaannya ialah syarikat multi level marketing ni, MLM ni, selalunya menjual produk dengan harga yang tidak patut, yang tidak munasabah. Sebagai contoh, kalau kita boleh beli shampoo di kedai dalam harga penapis air sekarang. Sekarang ni yang glamour ialah yang popular penapis air. Mungkin penapis air di kedai biasa kita boleh dapat 400-500. Tetapi syarikat di MLM dia jual sampai 2,000. Jadi
timbul di situ. Adakah betul-betul berkualiti barang tersebut sampaikan harganya tidak munasabah ataupun harganya melebihi market price, ataupun betul-betul ataupun ini just marketing strategi untuk sebabkan menjadi ahli, sebab kita tahu bahawa kebanyakan di multi level marketing ini untuk kita mendapat bonus ataupun mendapat income daripada mereka tu, kita kena maintainkan certain income ataupun certain jualan sale untuk kepada MLM. Jadi itu sebab itu saya rasa kebanyakan produk yang dijual dia harga yang tidak patut ataupun harga yang tidak munasabah. Jadi secara Islam dari sudut pandangan syarak, kita memang betul dalam Islam tidak ada had untuk kita meletakkan harga maksimum, tetapi kita ada garis panduan, iaitu kita kena tengok social responsibility kita, tanggungjawab sosial kita. Kita sebagai penjual, walaupun kita boleh menjual sampai harga yang melampau tinggi, tetapi etika Islam dia kita tak betul kan dari sudut tu. Jadi saya nampak itu dua isu utama lah. Dalam nampak macam ada isu rubun sini rubun fahish itu. Jadi yang saya maklum sebagai ulama mengharamkan rubun fahish ni lah, sebabkan ia menekan pengguna. Jadi doktor nampak macam seolah-olah tujuan harga dinaikkan begitu tinggi untuk memastikan bahawa setiap level itu mendapat habuan masing-masing masing-masing. Walaupun orang peringkat atas tetap bekerja, tapi mereka mendapat habuan masing-masing. Terima kasih doktor. Jadi itu dua isu dari segi hukum syarak, segi aspek yuran, di mana yuran keahlian digunakan untuk sebagai bonus ataupun hadiah kepada dipanggil top level, di mana ahli yang down level akan dikenakan yuran, dan yuran itu bukan tujuan apa-apa, mereka untuk memberikan habuan kepada yang orang di atas Okey. Yang kedua segi harga barang harga barang yang rasanya melampau lah, kita kata melampau, yang mungkin menekan, dan mungkin dalam satu keadaan pembeli itu hanya beli barang untuk mendapatkan bonus saja. Dan orang di atas, level atas tu ada upline tu menggalakkan ahli-ahli membeli barang hanya untuk mendapatkan bonus. Jadi barang tu mungkin belonggok rumah tak pakai pun, tapi sebabkan ingin dapatkan share ataupun mendapatkan bonus tu, mereka sanggup membeli walaupun dengan harga mahal. Terima kasih doktor. Jadi kembali kepada Puan Hanim mungkin ada aspek yang lain lah dari segi MLM ni yang boleh kita bincangkan. Sebab apa isu yang timbul, sebab apa dia kita kata tak adil ataupun akan memberikan sama ada kepada peserta ataupun kepada orang lain. Apakah isu-isu lain yang timbul? Terima kasih Ustaz. Saya tertarik untuk menyebut beberapa akronim yang dikaitkan dengan MLM. Antaranya LM ini dikatakan sebagai berniaga larut malam. Jadi bekerja keluar waktu malam dan juga dikaitkan dengan meeting lepas meeting. Dia seolah-olah meeting, kemudian meeting dan meeting lagi untuk mencari orang bawahan. So berkaitan dengan meeting after meeting atau meeting lepas meeting ni ialah aspek moral dan etika, di mana apabila kita rekrut atau apabila kita mendapat orang bawahan kita, mungkin satu level 10 orang, kita ada 5 level. So dia akan berkembang menjadi sekitar 50 hingga 100 orang yang kita janjikan pada mereka harapan-harapan yang begitu besar untuk dicapai. Jadi masalah-masalah lain yang mungkin timbul ialah dengan harapan-harapan begini, after some time, selepas satu masa jangka masa 5, 6 atau 7 bulan, orang-orang bawahan ni sekiranya mereka tak dapat capai apa yang telah dijanjikan, so apakah tanggungjawab kita kepada orang bawahan? Maksudnya kita tu sebagai leader lah, dipanggil leader biasanya. Upline. Apakah tanggungjawab upline? So upline dari segi aspek moral dan etika, dia memainkan peranan untuk untuk membantu secara berterusan. Jadi masalah dia akan berlaku bila biasanya sampai satu masa bila dia tak dapat bantu secara automatiknya, orang yang di bawah ni akan terkeluar dari sistem. Terkeluar sebab dia tak maintain dari segi macam yang Dr. Amir sebut tadi, tak maintain dari segi
kota dan sebagainya. Jadi pelaburan yang dibuat pada awalnya akan habis begitu saja. Dan pelaburan ada yang saya dengan sistemnya, maksudnya downline perlu memastikan ada level jualan tertentu dan maksudnya kalau tak ada, mereka mungkin akan tak dapat bonus ataupun mungkin akan dikeluarkan daripada sistem. Jadi masalahnya di sini ialah dari segi aspek moral dan etika. So maksudnya kalau kita jadi ahli, kita kena pastikan ahli di bawah kita juga berjaya macam kita, tapi perkara begitu jarang berlaku. Jadi dia akan jadi problem dari segi etika. Dan problem-problem lain ialah problem dari segi perhubungan. Sebab MLM ni juga dikaitkan dengan network marketing. So bila bercakap tentang network marketing, siapa network kita? Rakan sepejabat. Siapa lagi? Ahli keluarga. Yang dekat, yang jauh, kawan atas kawan. Jadi semua itu dikatakan satu jaringan. Jadi masalah di sini ialah bila kita terlibat dengan MLM, kadang-kadang dia akan ada masalah perhubungan di mana setiap kali kita jumpa je kawan kita, kawan dah rasa sudah, dia dah nak berjual dengan kita. So kawan akan rasa okey, saya ni dianggap kawan atau saya ni dianggap prospek. Dalam MLM ni memang prospecting tu sangat penting. Prospecting ni menyenaraikan kata 100 nama, 200 nama untuk dihubungi kemudian. Jadi ada batas hubungan, seolah-olah perasaan macam dia ni berkawan atas sebab dia nak prospek tertentu atau sebab-sebab yang tertentu. Dan itu akan jadi masalah. Itu peringkat awalnya. Itu peringkat awal. Tapi dia akan jadi teruk apabila kita dah berjaya convince dia orang untuk masuk, tapi dia tak berjaya. Dia dah invest 10-20 ribu, kemudian tak berjaya. Paling parah kalau yang rugi itu adalah saudara mara kita. Mungkin putus saudara, tak macam mana kan? Mungkin apa kesannya pada sekarang ni ada yang ada yang mau pinjaman berpuluh-puluh ribu untuk menyertai skim ni, dan akhirnya mereka rugi. Bila gagal mencoba, dan mereka rugi tak pun diambil perhatian oleh upline yang ada lah. Itu yang dikesebutkan sebagai isu moral dia tadi. Dan saya juga ingin nak tambah lah Ustaz, berkenaan dengan, betul saya setuju dengan Puan Hanim tentang networking tu tadi. Sebab biasanya kita tengok kadang-kadang kawan-kawan kita kata dia just masuk jadi ahli MLM ni sebabkan saudara dia approach dia, datang ke dia. Jadi dia bukan sebenarnya masuk tu kerana dia nak berniaga ataupun berminat dengan prospek MLM tu, tetapi just nak jaga hati kawan, nak jaga hati saudara mara. Jadi dia jadi ahli MLM, bayarlah 100-200 pejam mata just untuk menjadi ahli menyedapkan hati. Mungkin di antara perkara yang timbul lah, di mana MLM sering dikaitkan dengan skim piramid. Kita tahu bahawa skim piramid adalah satu skim yang bercanggah dengan syarak, dan kerajaan telah pun mengharamkan skim ini. Sampai skim cepat kaya, tapi dia lebih relate dengan skim piramid betul ya. Jadi boleh terjelaskan sikitlah hubungan di antara bezaan ataupun kemungkinan ada hubungan di antara MLM dengan skim piramid. Terima kasih Ustaz. Saya nampak memang ada hubungan yang kukuh lah ataupun hubungan yang rapat di antara MLM dengan skim piramid ini. Walaupun kita tahu bahawa tak semua MLM mengamalkan skim piramid. Tetapi macam mana pun ada juga elemen-elemen piramid dalam skim MLM tu, kita tak boleh nak elakkan. Dan kita nampak bahawa dalam skim piramid ni, orang di bawah bekerja untuk orang atas. Orang di bawah ni, downline ni akan jual barang dan komisionnya akan juga dirasai ataupun dikongsi bersama oleh orang atas. Jadi di situ saya rasa timbul beberapa isu syaraknya. Sebab walaupun kita tahu bahawa skim ataupun dalam konsep Islam kita ada kontrak jualah, iaitu mana kita janji upah. Maksudnya boleh kita bagi upah bagi orang yang tolong jualkan barang untuk kita. Tetapi itu hubungan di antara hubungan level pertama dengan level kedua. Tetapi dalam skim piramid ni, dia level bukan sekadar hubungan level pertama level kedua, dia jauh sampai level ke bawah tu, sampai berlapis-lapis kan Ustaz kan. Dalam MLM pun bahasanya ada juga skim yang sama. Jadi saya di situ saya tak nampak kita boleh apply ataupun kita boleh implement atau kita boleh laksanakan konsep jualah tu. Sebab dalam apa yang saya tahu ialah dalam jualah ialah biasanya level pertama, level kedua. Jadi kita kenal orang yang kita janjikan itu. Upah tu kita tahu siapa yang akan dapat. Tetapi dalam skim piramid ni, dia sampai level yang ke bawah tu kita dah tak tahu dah siapa yang merasai ataupun yang mengkongsi share tu. Itu satu. Dan
bagi syarikat MLM yang kata dia tidak ada mengamalkan skim piramid, tetapi saya tak setuju sangat sebab saya nampak juga kebanyakannya walaupun dia kata dia tak ada yuran penyertaan dan ini, tetapi dia still lagi mengenakan harga produk tu yang tinggi. Walaupun dia kata tak ada yuran penyertaan. Ya. Dan kadang-kadang kita nampak betul ya, bagaimana skim ni tak ada barang, tapi dia hanya bentuk khidmat atau servis misalnya kan. Contohnya macam skim untuk pergi umrah, dia benar peserta hanya membayar sekitar 200 ataupun 300 ringgit. Dan kalau mereka mencari ramai peserta, maka mereka boleh pergi ke Mekah. Tapi nampak macam ini memang betul-betul skim piramid lah, sebab rasanya upah ataupun bayaran untuk mereka pergi umrah atau haji ini diambil dari pool ataupun himpunan ya. wang-wang peserta tersebut, dan mereka yang awal akan diberi dulu untuk pergi. Rasanya mungkin salah satu cara juga bagaimana mungkin orang ramai dikaburi dengan skim macam nampak. Mereka mengaitkan antara ibadah atau benda yang baik segi agama dengan skim macam ni. Jadi mungkin kita nampak peringkat awalnya orang yang level awal tu mungkin boleh pergilah. Tapi level yang kedua, ketiga dan seterusnya mungkin mereka akan miss lah. Sebab dia sampai satu peringkat, maka pasti sistem akan tepu dan mereka tak berjaya lagi. Boleh sikit. Sila. Sistem mungkin collapse. Mungkin collapse. Sebab makin lama tak ada orang yang support kat bawah tu. Support di bawah, so dia akan runtuh lah. Ya. Jadi dalam MLM ini kerajaan telah mewujudkan satu akta. Akta Jualan Langsung 1993 ya, di mana ini untuk menggalakkan orang ramai terlibat MLM. Kita rasa memang satu akta yang baiklah untuk memastikan bahawasanya ada pengawalan ya. Tapi pada tahun 2001 ya, kerajaan telah pun membekukan aset tu. Sebab apa Dr. Sebabnya? Saya rasa kerajaan Malaysia pun telah menyedari bahawa banyak penipuan, kes yang penipuan yang berlaku di dalam syarikat jualan langsung ni, MLM ni, dan juga skim cepat kaya ni. Jadi pada tahun 1 Jun 2000, kerajaan telah membekukan lesen bagi mana-mana syarikat MLM untuk menubuhkan membuka syarikat-syarikat baru. Jadi sebab itu kita tahu bahawa sejak dibekukan tu tadi, dan sejak pemantauan yang lebih rapi ataupun yang lebih detail teliti yang dilakukan oleh kerajaan, bilangan syarikat MLM telah berkurang, Ustaz. Daripada 785 telah berkurang ke hanya menjadi 385 buah syarikat sehingga 2001. Jadi sebenarnya ini menunjukkan bahawa telah banyak berlaku kes-kes penipuan dalam MLM ni. Kita nampak mungkin ada syarikat yang peringkat awalnya memang mereka benar-benar akan menjalankan sistem MLM. Tapi setelah melihat kejayaan syarikat-syarikat lain yang bertukar kepada skim piramid ni, mereka pun telah mencuba pendekatan skim piramid. Menyebabkan keuntungan syarikat naik dan produk mereka laris. Tapi akhirnya mereka akan tutup syarikat dan lari, dan yang menjadi masanya adalah orang ramai ya. Jadi Puan ni nak tambah lagi dari segi aspek lain lah tentang MLM ni. Saya cuma nak maklumkan bahawa saya tak nafi bahawa di luar sana memang ada sistem yang walaupun dia berbentuk MLM, tapi dia tidaklah terlalu dekat dengan sistem piramid, di mana sistem piramid ni yang menggunakan binary digit dan sebagainya. Dia seolah-olah menggandakan komisen, menggandakan komisen dan sebagainya dalam bentuk yang tidak munasabah. Saya rasa dalam Islam pun kalau apa-apa benda yang tak munasabah, ataupun kalau kau tahu Inggeris dia kata if it's too good to be true, it's not true. Biasanya dalam salah itu. Ada masalah. Sama ada gharar ataupun penipuan dan sebagainya. Jadi tapi ada yang pada saya masih tidak melanggar prinsip-prinsip ataupun amalan-muamalat yang dibenarkan. Jadi kita sendirilah yang patut menjadi ataupun self filtering, atau apa dipanggil self filtering ni, dipanggil apa ya? Kita sensor sendirilah. Menapislah. Kita yang menapis mana-mana yang bila satu benda tu terlalu bagus, if it's too good, then usually it's not true. Okey. Bila sebut tentang penapisan ni Dr. Amir rasanya sekarang ni ramai lah orang yang menggunakan
apa ni, nama-nama atau penggunaan atas nama diluluskan oleh penasihat syariah ya. Jadi biasanya kalau ikut prosesnya untuk mendapat kelulusan penasihat syariah tu ada prosedur-prosedur sebagainya. Jadi apakah kan doktor lah, maksudnya dakwaan diluluskan oleh penasihat syariah, biasanya apakah yang sepatutnya diambil tindakan situ? Saya rasa biasanya sebab betul mereka ni kadang-kadang syarikat-syarikat MLM ni untuk dia nak promotekan syarikat mereka ni, mereka dakwa syarikat mereka ni telah diluluskan oleh sebuah badan anggota syariah di dalamnya. Tetapi saya nak maklumkan di sini bahawa di peringkat bank negara yang kita tahu bahawa yang ada syariah body ataupun organisasi syariah yang memantau ni ialah hanya di peringkat bank negara dan juga di peringkat takaful industri. Tetapi setahu saya di peringkat MLM ini tidak ada satu syariah body yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk memeriksa ni. Jadi dengan sebab itu dakwaan mereka yang mengatakan bahawa mereka telah lulus syariah itu adalah dibuat secara individu saja ataupun secara dibuat oleh beberapa ustaz telah dilantik dalam MLM tu. Jadi beberapa ustaz ni dengan ijtihad mereka sendiri, mereka katakan bahawa MLM mereka yang mereka anggotai tu biasanya ustaz tu pun masuk dalam MLM tu. Ada konflik. Jadi di situ kita nampak ada konflik of interest kan ustaz. Jadi saya rasa sebagai orang awam, saya rasa kita perlu hati-hati dengan dakwaan yang mengatakan bahawa MLM ini telah di-approve oleh syariah. Sebab seperti yang saya katakan tadi bahawa di peringkat kerajaan tak pernah melulukan satu organisasi yang dikatakan sebagai lulus syariah. Itu dakwaan tu dibuat atas kapasiti individu. Ini pihak yang tak berautoriti lah. Tidak berautoriti, betul. Okey, terima kasih kepada bahagia Dr. Amir dan Puan Hanim. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah mungkin siri yang pertama lah untuk kita bincang tentang MLM dan produk-produk lain berkaitan, iaitu skim piramid dan skim cepat kaya. Jadi disebabkan isu ini timbul masyarakat sekarang, maka kita nak memastikan bahawasanya masyarakat boleh faham dengan isu ini supaya mereka tak terjebak lah dalam skim-skim yang kita rasa merangkap, terutama yang dengan anak muda-muda ataupun orang tua yang ada duit dan tapi selepas itu mereka akan rugi, mereka akan kehilangan apa yang mereka miliki. Dan insya-Allah pada sesi yang akan datang kita akan bincang lebih lanjut lah mungkin tentang skim piramid, apakah bentuk skim piramid dan sebagainya, untuk memastikan kita jelas dan kita boleh bezakan di antara apakah MLM yang sebenar dan apakah MLM yang berselubung di sebalik skim cepat kaya ataupun skim piramid. Jadi teman-teman sekalian, untuk itu saja kita akhiri majlis pada pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.